Disarankan kepada kalian untuk membaca surah-surah Al-Quran yang boleh menjadi pertahanan diri kalian sebelum kita meneruskan kisah seram alam jin. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kalian yang menonton. Ini adalah julung kalinya aku ke udara atas dasar ingin berkongsikan kepada kalian semua kisah-kisah seram yang secara tidak langsung melibatkan gangguan dari alam jin. Disebabkan ini adalah episod yang pertama buat aku, maka adalah penting untuk permulaan aku kongsikan kepada kalian sedikit info dan maklumat dalam usaha aku mewujudkan kisah seram alam jin ni. Kalian boleh panggil aku dengan nama samaran Janggut, tak ada masalah. Nama sebenar dan raut wajah aku yang sebenarnya, maaf aku tak boleh nak dedahkan atas dasar faktor melindungi diri aku sendiri, secara tidak langsung melindungi keluarga aku dan kenalan-kenalan yang mengenali diri aku lah. Akan ada dua kisah. Yang pertama, kisah seram orang lain yang berkongsikan kepada aku. Yang kedua ni masalah kisah benar, edisi khas yang dialami oleh keluarga aku sendiri. Gangguan ni berlaku pada keluarga aku sejak dari tahun 1988. Sudah 23 tahun dan masih ada lagi sedikit-sedikit gangguan yang berterusan, yang kadang-kadang datang mengganggu sehingga sekarang tahun 2021. Aku tekankan di sini bahawasanya kisah seram gangguan yang dialami oleh aku ni adalah benar berlaku. Ini bukan reka-reka untuk tujuan hiburan, tapi ini adalah kisah benar yang benar-benar berlaku. Kisah yang mengganggu keluarga aku ni daripada tahun 1988. Jadi bila mana dah tahun 1988 sehingga 2021, maka dia punya kisah tu ceritanya jadi sangat panjang. Ya, aku akan bahagikan kisah ni kepada beberapa chapter supaya memudahkan kalian untuk mengikuti dan faham dengan jelas flow kisah ni. Sebenarnya dalam pembikinan aku untuk proses dalam kisah seram yang dialami oleh keluarga aku ni, ada tentangan daripada mak aku sendiri, yang mana mak aku kurang bersetuju dengan apa yang aku cuba dedahkan pada umum. Sebab mak aku kata benda dah lama tak ada, benda dah berlalu, benda yang lalu jangan diulang-ulang, jangan diungkit-ungkit. Kamu tak risau ke kalau benda tu datang balik? Risiko buat kamu dan keluarga kamu. Maksud mak aku cakap macam tu dengan aku lah. Jadi apa yang aku cakap balik dengan mak aku cakap, mak jangan risau. Apa yang saya cuba buat ni mak, untuk kebaikan semua, insya-Allah. Mungkin bila kita berkongsikan kita punya pengalaman-pengalaman yang dulu, serba sedikit akan membawa kebaikan dan manfaat kepada semua sebagai iktibar. Alhamdulillah, bila masa tu dah makin berlalu, aku pun dah pujuk mak aku day by day. So mak aku fahamlah apa yang aku cuba buat. Dan benda sangat serius ya. Perkara ni sangat serius. Bukan mudah aku nak kongsikan pengalaman yang dialami oleh keluarga aku. Gangguan-gangguan berat ya, yang menyukarkan ni, benda ni sebenarnya dah lama hilang. Jadi kalau aku bercerita balik, buka balik cerita ni, aku takut akan mendatang mengundang benda-benda yang lalu ni, yang dah lama pergi ni, datang balik mengganggu aku dan keluarga aku balik. Jadi benda ni serius, bagi aku serius. Sebelum aku buat rakaman ni, aku dah persiapkan diri aku dalam studio ni dengan bacaan ruqyah yang aku bacakan sendiri. Aku akan terapkan diri aku untuk memulakan dengan bacaan selawat, doa Nabi Sulaiman. Sebab sangat berisiko. Aku khawatir benda-benda yang dulu ni mengundang makhluk-makhluk ni datang balik mengganggu aku.
Tapi walau apa pun, insya-Allah apabila kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berserah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nawaitu kita pun tak melalut, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita. Okey, baik. Aku tekankan sekali lagi adalah baiknya kalian membaca surah-surah Al-Quran yang boleh membantu untuk pertahanan diri kalian sebelum kita memulakan kisah seram, kisah benar edisi khas bermulanya gangguan mengesot. Tak tahu masa apa. Lepas dia kata kucing hitam. Memang tak boleh kucing. Taklah kamu tersapu anak orang. Anak pada syaitan. Pada tahun 1988, aku waktu tu berumur dalam lingkungan 3-4-5 tahun. Umur sebenar aku rahsiakan. Masa tu aku dan keluarga aku masih lagi tinggal di Selangor. Nama tempat tu Flat Samping, Blok 3, Aras 2, nombor rumah maaf rahsia. Aku tinggal bersama-sama dengan mak aku, bapa aku, kakak-kakak aku dalam tahun yang sama juga, tahun 1988 tu. Aku dan keluarga aku berhijrah, berpindah secara tetap di negeri Perak. Lokasi daerah dan juga bandar maaf juga tak boleh nak didedahkan. Kami berpindah tinggal di sebuah rumah yang mana bapa aku baru beli tanah tu. Bapa aku baru bangunkan rumah yang baru. Tanah ni pada waktu ketika tahun dan zaman tu, bukan semua orang boleh beli dan duduk dekat tanah ni. Sebab hanya prajurit-prajurit ataupun bekas anggota-anggota penguatkuasa yang boleh dapat tanah ni dan boleh duduk di tapak tanah ni. Dan bapa aku adalah bekas anggota polis diraja waktu tu. Kawasan tanah ni ataupun kita boleh panggil ianya tanah kampung. Besar dan luas kawasan tanah ni. Kita bagi kampung lah. Namun yang duduk di kawasan ni orangnya terhad. Tak banyak sangat orang yang duduk lagi dekat kawasan tanah ni. Kemudian jarak antara rumah pun jauh, dalam lingkungan 30 hingga 100 meter ya, jarak di antara rumah ke rumah lah, lebih kurang 30-100 meter jauh dia. Dan rumah yang kami baru duduk ni, rumah baru ni, dia berada di lot yang hujung sekali di antara rumah-rumah yang lain, jiran-jiran yang lain. So kami duduk di hujung sekali. Depan rumah aku ada jalan sempit. Jalan sempit ni merupakan jalan utama buat kampung tu lah, jalan yang utama. Tapi jalan yang sempit, memang muat-muat satu kereta ni, yang mana kiri dan kanan jalan tu, yang belah kanan dia, dengan kelapa sawit. Lepas tu ada pokok-pokok pisang yang bagi aku agak terbiar lah pada waktu tu, macam tak dikemas kini kan. Jadi yang belah kiri pula dia macam hutan kecil ya, dengan pokok-pokok yang agak tinggi. Tapi di antara pokok-pokok yang agak tinggi ni ada satu pokok yang sangat tinggi tau. Aku tak pasti pokok jenis apa, tapi gambaran untuk pokok tu aku boleh katakan setinggi lebih kurang 5 tingkat ataupun 6 tingkat. Tinggi je seketul je, sebatang tu je yang sangat tinggi. Gambaran untuk pokok tu lebih kurang macam ni bentuk dia. Sekarang ni kita berbalik pada jiran aku, jiran sebelah kiri aku. Jiran aku dan juga rumah aku jaraknya dalam 30 meter. Yang memisahkan rumah aku dan jiran aku ni adalah semak-semak dan juga pokok-pokok yang setinggi 2-3 meter macam tu. Cuma di dalam kesemakan dan juga ketinggian pokok-pokok yang tinggi 2-3 meter ni ada satu batang pokok yang rimbun ni bagi aku besar. Pokok ni adalah pokok ketapang. Yang mana selalu mengikuti kisah-kisah seram ni, dia tahulah pokok ketapang ni pokok apa. Kenapa bagi aku agak angker pokok ketapang ni sebenarnya. Kemudian untuk di sebelah kanan rumah aku ada pokok-pokok kelapa sawit dengan semak-semak yang agak tinggi juga dalam pokok-pokok sawit. Pokok sawit tu agak rapat-rapat. Dia macam kebun pokok sawit tau. Tapi pokoknya agak terbiar. Macam tak ada orang yang menjaga, lebih kurang macam tu. Jadi kita berbalik pada belakang rumahku pula. Ya, belakang rumahku. Di luar pagar rumahku belakang tu ada parit dalam lebih kurang 1 hingga 2 meter macam tu,
di sebelah parit tu ada laluan jalan kaki, yang mana laluan jalan kaki tu bolehlah kereta tak muat sebab dia memang kecil je, muat dengan basikal ataupun motor. Jadi di sebelah jalan kaki tu, laluan jalan kaki tu ada pokok-pokok getah. Ya, kebun pokok-pokok getah. Terbiar ke tak terbiar, wallahualam. Aku tak tahu ada tuan ke tidak, wallahualam. Masa kami baru pindah, macam biasalah, kami kemas-kemas, susun barang, kemudian tanam apa-apa yang patut dalam kawasan rumah. Kemudian bapa aku belikan arnab sebagai binatang peliharaan. Tak ada kucing ya, arnab je bapa aku beli. Selesai habis hari mengemas, kenal-kenal dengan jiran, keluarga aku ada buat majlis tahlil. Majlis tahlil tu berlangsung pada hari siang, dalam selepas zuhur macam tu lah. Pada waktu seja, akak sulung aku ni, dia berumur lebih kurang dalam 14 tahun pada waktu ketika tu, pelajar tingkatan 2. Akak sulung aku ni dia sapu sampah lah dekat laman rumah tu. Biasalah bila dah keduri selesai, adalah sampah-sampah ke apa semua kan. Jadi akak aku sapulah sampah dekat laman rumah ni. Masa akak aku tengah-tengah sapu tu, tiba-tiba dia rasa macam kaki kanan dia sakit tau, dekat pergelangan kaki kanan dekat tulang keting tu, dia rasa sakit tau. Sakit lah, aduh sakit. Ya Allah, sakitnya kaki aku, ya Allah. Aduh, apa pasal ni? Macam tu lah lebih kurang sakitnya kan. Tapi akak aku abaikanlah kesakitan tu. Mungkin sebab akak aku fikir dah penat kan daripada pagi, merewang. Orang Jawa kata merewang lah. Merewang, lepas tu dengan ada keduri tahlil, lepas tu petang-petang tu mengemas. Jadi akak aku fikir mungkin disebabkan letih kot, lenguh ke apa, krem ke apa. So lebih kurang macam tu lah. Pada malam tu pula, bila dah selesai masing-masing kepenatan dengan keluarga aku, dengan saudara-saudara yang hadir ya, datang membantu ya, bila dah masing-masing dah bersembang. Jadi bila dah bersembang tu masing-masing penat. Bila penat tu tidurlah dekat ruang tamu dengan berselerak lah. Termasuklah kakak sulung aku ni. Cuma kakak sulung aku ni dia tidur dekat di bawah bim. Rumah aku dia ada satu ruang tamu dan juga satu ruang tamu yang lain, agak besar jugalah ruang tamu dia. Jadi dekat tengah-tengah tu ada bim. So akak aku dia tidur di bawah, betul-betul di tengah-tengah bim tu, di bawah bim tu. Awal pagi, tak tahu lebih kurang jam berapa, 1 ke 2 pagi ke 3 pagi macam tu, akak aku terjaga daripada tidur dia. Bila akak aku terjaga daripada tidur dia rasa macam ada sesuatu pergerakan di dalam kegelapan tu lah. Macam ada satu pergerakan. Bila kakak aku lihat, rupanya adalah seekor kucing berwarna hitam. Kucing tu datang menghampiri kakak aku. So bila kucing tu datang ke arah kaki kiri kakak aku, dekat pergelangan kaki tu, datang, kemudian kucing ni melompat, melangkah ke arah kaki kanan kakak aku. Kakak aku tergamang, kakak aku hairan dan kakak aku pelik. Pelik bukan disebabkan kucing tu melompat. Cuma sekarang ni yang ada dekat rumah tu adalah arnab. Arnab sahaja. So kucing memang tak ada. Di mana datangnya kucing hitam ni? Tapi disebabkan bila kita terbangun tidur pada waktu malam dengan kita masih lagi rasa mengantuk, jadi akak aku pun abaikanlah kucing tu. Tidur macam biasa tidurlah. Kemudian keesokan pagi je, akak sulung aku ni macam biasa bangun dari tidur. Ya, macam biasalah bangun dari tidur. Tapi kedua-dua kaki akakku tak boleh nak digerakkan sama sekali. Tak boleh nak digerakkan. Bukan sebabnya lumpur tau. Sebab kalau lumpur, deria rasa dekat kaki tu hilang. Cubit tak rasa, apa tak rasa. Cuma sekarang ni apa yang berlaku pada kakak aku ni, kedua-dua kaki ni tak boleh digerakkan. Tapi kalau dicubit, rasa sakit. Kaki tu rasa sejuk, cuma tak boleh nak digerakkan je. Kakak aku pun menangislah. Dia menangislah. Aduh, ya Allah, mak. Mak tolong, mak. Ya Allah, tak boleh, mak. Kaki tak boleh gerak, mak. Mak, kaki Alun tak boleh nak gerak ni, mak. So, mak aku ni terkejut lah. Mak aku dari dapur ni terkejut. Dengar kakak aku menjerit, melolong, menangis macam tu. So, mak aku datang lah. Kak Long, kenapa Kak Long? Kenapa Kak Long? Apa ya Kak Long? Ya Allah, kenapa Kak Long? Tak ada ni, mak. Kaki sakit ni, mak. Tak boleh nak digerakkan, mak. Tak boleh nak digerakkan. Bangun tidur dia macam ni, mak. Kemudian mak aku pun panggil lah pakcik-pakcik dia lah, saudara-saudara aku. Bila panggil tu, bila pakcik aku datang, so pakcik aku cakap kita bawa pergi hospital dulu. Kita bawa pergi hospital, kita tengok dulu macam mana keadaan dia. So pakcik aku papa lah, angkat papa kakak aku ni masuk kereta pergi ke hospital.
Buat pengetahuan kalian, pada waktu ketika tu di bandar kawasan tempat aku tinggal ni, hospital dia teknologi tak ada lagi. Kurang berteknologi. Dengan doktor pakar tak ada. So doktor pun tak boleh nak buat apa. Doktor pun tengok-tengok lebih kurang, doktor pun tak ada jawapan. Kemudian doktor bagi ubat sapu, ubat tahan sakit. So baliklah ke rumah balik. Tak boleh buat apa. Doktor pun tak ada jawapan. So baliklah ke rumah balik macam biasa. Bapa aku pada masa tu tak ada kat rumah. Dia sibuk dengan kerja dia. Jadi bila bapa aku balik, bila mak aku bagi tahu dan cerita pada bapa aku boleh kata apa? Tak ada apalah, insyaAllah benda ni biasa-biasa je. Ada tu sakit kat mana-mana tu, tak apalah. Nanti kita urut-urut sapu ubat dekat hospital tu yang doktor bagi tu. Nanti elok lah macam biasa. InsyaAllah jangan risau Kak Long ya. Tak ada apa tu, tak ada apalah. Bapa aku boleh cakap macam tu. Tapi apa yang kami fikirkan, mungkinlah bapa aku ni berfikiran rasional. Dan dia mungkin ada sebab-sebab yang tertentu yang kita tak tahu. Kesian pada akak aku waktu tu. Nak pergi tandas mengesot, nak pergi mana-mana pun mengesot. Kadang-kadang adalah dipapah oleh pakcik saudara aku. Tapi kebanyakan masa dia adalah mengesot sepanjang masa. Memang kesian. Perkara ni tak berlangsung lama, hanya beberapa hari je, sehari dua macam tu. Mak aku dapat info ada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh membantu dalam menyelesaikan masalah akak aku ni. Aku panggil hamba Allah ni, nama samaran dia Wak sajalah ya. Nama sebenar aku tak boleh nak dedahkan. Jadi Wak ni pun ambil masa datang ke rumah aku dalam hari kedua, tak silap aku macam tu lah. Dia tengok keadaan akak aku, kemudian Wak ni tanya pada Kak Long aku, adik nak tanya sikit lah, adik apa yang aktiviti yang adik buat dalam sehari sebelum kaki adik tak boleh nak gerak macam ni? So waktu cakap macam tu lah, akak aku pun cerita lah, dia pun cakap lah kan, ada pagi tu merewang, kemudian ada kenduri, lepas kenduri mengemas-ngemas, malam sembang-sembang, tiba-tiba pula bila waktu malam tu tengah tidur terbangun, ada kucing melangkah, bla bla bla. Macam tu lah lebih kurang akak aku jelaskan pada Wak ni. Wak ni tanya lagi pada Kak Long aku. Dia kata, Dik, Wak nak tanya, cuba adik ingat baik-baik, fikirkan baik-baik, ada tak adik buat apa-apa pada waktu senja sehari sebelum kaki adik tak boleh nak digerakkan? Akak aku fikir baik-baik. So akak aku cakap, Wak, ada Wak. Waktu senja tu Wak, saya kemas-kemas tau. Saya sapu-sapu dekat laman luar rumah. Wak ni pun cakap lah dekat kakak aku, okey Dik, boleh tak adik tunjukkan pada Wak dekat mana yang adik sapu tu, dekat mana tempat adik mengemas tu pada waktu senja tu. Datang pakcik aku ni, papah kakak aku, dia angkat kakak aku pergi keluar rumah. Kemudian kakak aku tunjuklah dekat Wak tu, Wak, dekat situ Wak, dekat laman tu lah Wak yang saya pergi sapu waktu masa hari kejadian. Bila Wak tu tengok, Wak tu pergilah ke tempat tu. Wak tu pergi, lepas tu Wak tu berdiri tau. Dia berdiri dekat tempat yang kakak aku sapu, dia berdiri. Agak lama jugalah Wak ni berdiri. Bila Wak ni dah berdiri, dah selesai, tak lama kemudian tu Wak tu datang balik dekat kami dengan kami yang tengah berdiri jauh sikit pada Wak tu lah. Datang balik, kemudian Wak tu cakap, okey baik, jom kita masuk ke dalam, nanti saya terangkan. Kemudian bila dah masuk ke rumah, Wak ni panggil mak aku tau. Wak ni Jawa, orang Jawa. Mak aku ni pun orang Jawa. So Wak ni pun cakap dengan mak aku, dia kata, Lek. So bila Lek tu, orang Jawa dia tahu kenapa kadang-kadang ada panggilan Lek. So Wak ni cakap dengan mak aku, dia kata, Lek, Lek, akak Lek ni sebenarnya Lek, saya nak bagi tahu akak Lek ni dia dah tersapu anak jin yang tengah duduk dekat tempat tu. Bila mak aku terkejut sekarang ni, mak aku dah tak fikir lain dah. Cuma apa yang mak aku cakap balik dekat Wak ni, mak aku cakap, Wak boleh tak buat apa yang patut Wak? Saya kesian tengok anak saya ni Wak. Buatlah apa yang perlu, yang boleh selesaikan masalah ni Wak. Wak tu kata, insyaAllah Lek, insyaAllah saya akan cuba usahakan apa yang saya boleh mampu buat. Kemudian Wak ni pun urut lah, dia baca-baca apa yang patut. Kemudian dia urut tau, dia urut dekat kaki kakak aku ni, dekat betis, betul-betul di bawah lutut. Dia urut situ, dia tarik sampai ke tulang keting. Berulang-ulang dia urut dengan cara yang sama. Sambil urut ni Wak aku cakap dengan kakak aku, dia kata, Dek, adik ni sebenarnya dah tersapu anak jin tu.
mak jin tu marah. Itu sebab jadi macam ni. Wak tu cakap dengan kakak aku macam tu. Jadi sambil-sambil urut ni, akak aku sakit sebenarnya. Wak tu urut sangat kuat. Dia tekan ni, jari ni dia tekan sangat kuat tau. Akak aku cakap, na'udzubillah, Allah Subhanahu Wa Taala je yang tahu macam mana rasa kesakitan kaki akak aku tu sampai berbekas di tulang keting sampai sekarang. Jadi Wak ni urut. Bila urut tu dia baca, dah selesai semua tu. Kemudian Wak ni pun cakap dengan mak aku, Lik, ini ada airnya, saya bagi. Nanti Lik buat minumkan si anak Lik ni, buat minum. Dah baca-baca dah, tapi sebelum minum tu bacalah selawat ke bismillah dulu. Bila dah minum, kemudian saki baki air diminum ni masukkan dekat kolam mandi. Kemudian bila dah masuk kolam mandi tu dimandikan. Macam tu lah Wak tu cakap. Orang Jawa cakap memang nadanya macam tu. Kemudian Wak tu cakap lagi, Wak tu kata masa nak mandikan tu Lik, nanti pakaikan anak Lik ni, kembankan dia dengan kain warna hitam. So Wak ni bagilah kain hitam yang telah dibacakan oleh Wak je lah. Apa yang Wak ni baca dekat kain hitam tu, kita bersangka baik. Mungkin Wak ni baca-baca surah-surah ayat-ayat Al-Quran dan macam tu. Kita bersangka baik je. Tak lama kemudian, selang beberapa hari kemudian ya, Alhamdulillah, kaki akak aku beransur pulih. Dia dapat jalan seperti biasalah. Kami sekeluarga ingat gangguan ni hanya kebetulan je. Tapi jangkaan kami meleset sama sekali. Sebab apa yang dilalui oleh akak aku ni yang berkaitan kaki tu seumpama hanya seperti teguran sapa je dari jin tu. Teguran untuk berkenalan je. Sebab apa tahu? Selang beberapa hari kemudian, datang gangguan dalam bentuk penampilan pula. Jin ni dah mula masuk gear 2. Dah berani menunjukkan penampakan ni. Kisahnya begini. Selepas beberapa hari kemudian, dalam jam anggaran 8.30 hingga 9 malam macam tu, akak sulung aku ni nak lepak dekat luar rumah. Jadi akak sulung aku ni bertanyalah pada mak aku, Mak, Kak Long nak duduk dekat luar kejap boleh? Nak tengok arenap. Macam tu lah dialog dia. Kemudian mak aku cakap, Kak Long, ini dah lewat malam ni. Yang nak keluar rumah buat apa? Bukannya kamu nampak arenap tu gelap? Jadi Kak Long aku pun cakap dengan mak aku, Mak, ni Along ada bawa lampu suluh ni. Kejap je Mak, Along nak suluh arenap tu dia. Dari jauh je Mak, Along diri dekat luar rumah tu, Along suluh dari jauh dia. Tak pergi pun dekat luar, dekat pagar tu. So mak aku pun bertenangkan lah akak aku pergi. Jadi akak aku pun keluarlah ke laman luar rumah. Akak aku bawa lampu suluh sebab nak suluh pergerakan arenap ni. Mata arenap ni kalau kena suluh akan ada pantulan cahaya. Jadi kita senang nak nampak dekat mana kedudukan arenap ni. Masa akak aku ni suluh di penjuru pagar kanan depan rumah, ya. Akak aku dia suluh dekat penjuru pagar kanan depan rumah. Dia suluh kat bawah, dekat bucu-bucu bawah pagar tu. Kemudian akak aku nampak ada satu pergerakan di luar pagar rumah dalam lebih kurang jarak 6-7 meter macam tu. Ada pergerakan tau daripada biasan cahaya lampu suluh akak aku ni. Akak aku nampak seperti ada apa yang kalian fikirkan agak-agaknya. Kita berhenti setakat ni dahulu. InsyaAllah kita akan sambung semula dalam chapter pertama ni kepada chapter-chapter yang seterusnya. Kalian kena faham, kena tahu setiap apa yang dibualkan oleh kita. Sebagai contoh seperti aku sekarang ni, makhluk-makhluk jin ni yang secara umumnya majoriti masyarakat Melayu menggelarkan jin ni hantu secara tidak langsung ada di persekitaran aku. Sekarang ni tidak terkecuali di sekeliling kalian yang mendengarkan juga. Aku akan upload kisah-kisah seram dalam seminggu 2 kali. Yang mana yang pertama, kisah seram, kisah benar, edisi khas yang tertumpu kepada kisah benar keluarga aku pada setiap hari Jumaat jam 11 malam. Yang kedua, kisah seram hasil perkongsian
cerita kepada aku pada hari Selasa malam Kliwon jam 11 malam juga aku akan uploadkan video-video kisah seram. Jadi aku ulang lagi sekali, Jumaat tu berkaitan dengan kisah-kisah yang dialami oleh keluarga aku. Setiap Selasa pula kisah-kisah yang hasil daripada perkongsian kisah-kisah seram orang lain. Dan sekiranya kalau kalian nak berkongsikan kisah-kisah seram yang dialami oleh kalian pun boleh hantarkan padaku. Link aku dah sharekan di description di bawah. Boleh melalui itu sharekan kepada aku kisah-kisah kalian dan aku akan kongsikan semuanya di dalam kisah-kisah yang berikutnya. Terima kasih kerana sudi menonton dan mendengar. Mohon jasa baik kalian semua subscribe, share dan like supaya kalian dapat notifications kisah-kisah seram yang akan datang. Kita akan sambung semula kisah ni dalam chapter yang kedua. Kisah seram edisi khas yang bertajuk Penampakan Pocong Liar. Kisah seram alam jin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara.